Okey, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurin Ilya binti Ahmad Shahar dari kelas 5D5. Pada hari ini, saya akan menunjukkan satu latihan sains komputer iaitu skema hubungan ternormal. Jadi, mari kita lihat bagaimanakah cara untuk menjawab soalan tersebut. Okey, yang pertama, mari kita lihat kepada soalannya. Dia meminta senaraikan entiti dan atribut. Okey. So, saya bulatkan di sini. Dia suruh senaraikan entiti dan atribut. So, apa itu entiti dan apa itu atribut? Okey, so saya nak terangkan entiti ini adalah dia punya ciri-cirinya adalah mempunyai data yang boleh dikutip dan disimpan. Seterusnya, entiti ini diwakili oleh simbol segi empat dan satu kumpulan objektif yang sama jenis. Manakala atribut pula menerangkan ciri-ciri entiti, mempunyai satu atau lebih ciri dan diwakili oleh bentuk bulatan bujur. Okey, antara contohnya yang nak menerangkan sesuatu entiti. Contohnya adalah kita ambil sebagai murid. Okey. Kalau murid itu entiti dan atribut kepada murid adalah nama, nombor kad pengenalan, tarikh lahir, alamat, kelas dan sebagainya. So, di dalam soalan, apakah entitinya di dalam invoice ini? Okey. Macam yang saya baru cakap tadi, entiti ni sesuatu objek unik yang boleh dikenal pasti dalam sesuatu persekitaran. Okey. Contohnya seperti orang, tempat atau benda yang boleh dikutip dan disimpan sebagai data. So, dalam soalan ini, benda yang boleh dikutip dan disimpan adalah invoice. So, bila kita dah tahu invoice ini adalah benda yang boleh dikutip dan disimpan sebagai data, so kita masukkan sahaja terus di dalam jadual. Okay, kita buat jadual ya. So, kita buatkan jadual. Ini kita tulis sebagai invoice, dia punya entity. So, kita tulis invoice. Okey. Kenapa kita letak petak? Sebab hanya entiti sahaja yang boleh diwakili oleh simbol segi empat ini. Kalau atribut, kita kena mewakilinya dengan bentuk bulatan bujur. Okey, seterusnya kita cari pula dia punya atribut. So, atributnya adalah nombor invoice. Keterangannya ni dia dah tunjuk dekat sini. Nama buku yang kita beli dan jumlah buku. Ini adalah jumlah harga. Jumlah harga ni pun kita boleh jadikan sebagai atribut. Selain itu, alamat kedai dan juga tarikh boleh dijadikan sebagai atribut kerana dia menerangkan ciri-ciri sesuatu entiti. Okey, jadi terus masukkan saja di dalam jadual. Tarikkan ada berapa ya? 1 nombor invoice, jumlah, alamat kedai dan tarikh. So, 4. 1 2 3 4. Okey. Buatkan petak.
Okey, lepas siap lukis petaknya, masukkan terus dia punya yang kita dah bulatkan tadi, iaitu yang pertama nombor invoice, no invoice. Yang ni dengan yang ni tak sama ya. Sekejap saya highlightkan. Yang ini dengan yang ini tak sama. Ini adalah no invoice dan ini adalah invoice. Okey. Seterusnya adalah jumlah barang. Okey. Seterusnya alamat kedai. Dan akhir sekali adalah tarikh. Okey. So, apa yang saya buat ni sebenarnya adalah gambar rajah kebersandaran fungsi. Okey, senang saja. Bila kita dah dapat gambar rajah ni, kita dah boleh senaraikan entiti dan atribut yang tadi ya. So kita dah buat ni soalan yang pertama. Soalan yang kedua. So soalan yang pertama jawapannya adalah entiti atribut. Kita tengok sahaja di sini. Ini adalah entiti dan disambungkan kepada atribut yang lain. So tulis sahaja kat sini entiti attribute. Okay, so jawapannya entiti ialah invoice. Attribute no invoice. Tarikh, jumlah barang, alamat kedai. Okey, siap. Okey, jawapan kepada soalan yang pertama telah pun siap, iaitu soalan yang pertama dan kedua telah pun kita jawab. Okey, yang seterusnya mari kita lihat pula soalan yang kedua. Okey, soalan yang seterusnya adalah menunjukkan slip jualan. Slip jualan di Pasar Raya Marmut. Okey, seperti yang saya nyatakan tadi, soalan yang pertama menunjukkan senaraikan entiti dan atribut. So dia minta perkara yang sama, entiti dan atribut. Kenal pasti yang mana satu entiti dan yang mana satu atribut. So mari kita kenal pasti objek yang boleh dikutip dan disimpan sebagai data. Okey. So apa yang boleh disimpan adalah slip jualan lah. Dia punya slip jualan yang ni. So slip jualan. Ini adalah dia punya entiti. Okey, atributnya pula adalah benda yang menerangkan sesuatu entiti. Contohnya, di manakah pasar raya tersebut? Kiranya dia punya tempat lah. Okey. Kemudian masa, tarikh dan juga nombor slip jualan. So dekat sini kita ada 1, 2, 3, 4. Keempat-empat ini adalah atribut ya. Okey, so dia suruh senaraikan entiti dan atribut. Macam biasa, kita tulis nombor soalan nombor 1 dan kita tulis entiti. Okey, entitinya ialah slip jualan. Okey, atribut pula adalah
Silap lah. Okay, atributnya adalah masa, tarikh, no sleep dan tempat. Okey, kita pergi pada soalan yang nombor 2. Dia minta gambar rajah kebersandaran fungsi. Sama seperti yang atas tadi, dia minta gambar rajah kebersandaran fungsi. So, bila kita dah tahu dia minta gambar rajah, macam tadi kita buat, teruskan lukis. Saya tukar colour ya, kejap. Okey. Kita menggunakan petak kerana ia mewakili entiti. Ya, segi 4 ini mewakili simbol entiti lah. So, kita tuliskan di dalamnya kita tengok kat sini. Slip jualan. Okey. So, seterusnya kita buat dia punya atribut pula. Kita ada 4, 1, 2, 3, 4. Okay. Tarik 1, 2, 3 dan 4. Jadi lain pula. Okey, 4. Lepas tu kita buat bulat bujur 1, 2, 3, 4. Okey. Pembetulannya sepatutnya yang dekat atas ni semua menjadi bulat. Sepatutnya menjadi bulat je semua ni. Jangan tersilap seperti saya. Kerana invoice sahaja, invoice ni adalah entiti sahaja yang berbentuk segi 4. Kalau atribut kita buat bentuk bulatan bujur, dia mewakili atribut. Maaf ya, tersilap yang dekat atas ni. Okey, kita kembali pada soalan. So, jawapannya yang ini kita ikut yang tadi, masa, tarikh, no sleep dan tempat. So, masukkan masa, tarikh, no sleep, tempat. So, mudah sahaja. So, soalan nombor 2 dan jawapannya telah selesai. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang ketiga, iaitu soalan yang terakhir. Okey, ini keadaan situasinya berada di perpustakaan. So, ini adalah slip pinjaman buku dan tarikh terima. So, yang pertama sekali kita lihat soalan seperti biasa. Soalannya sama sahaja, senaraikan entiti dan atribut. Kemudian soalan yang kedua adalah gambar rajah kebersandaran fungsi. So, soalan yang pertama ni dia minta entiti dan atribut. Sama sahaja seperti yang tadi. Bila dia minta entiti, apakah perkara yang boleh kita simpan dan kita boleh kutip sebagai data kita sendiri. Okey. Apa dia? Iaitu ini sendiri. Benda ini sendiri iaitu slip pinjaman buku. So, kita dah boleh tulis dekat sini nombor 1, entiti slip pinjaman buku. Okey, atribut dia
Attribute-nya adalah so attribute-nya adalah ini ya. Sekejap, saya padam. Okey. Dia punya alamat, tarikh pemulangan, tarikh terima. Okey, dan itu sajalah. Ini saya tak pasti dia punya muka surat. Mungkin ini adalah kod dia. So yang ini pun boleh ambil ya, kod dia. So dia punya entiti adalah slip pinjaman buku, dan atribut dia ialah alamat, nombor slip, tarikh pemulangan, tarikh terima. Ada 4 total. So kita tuliskan kembali. Atributnya adalah alamat, kemudian no slip, tarikh ni kita boleh tulis dua-dua ya, tarikh pemulangan dan juga tarikh terima. Okay. So the next is gambar rajah kebersandaran fungsi. Sama saja seperti yang tadi, kita buat petak, jangan lupa dan jangan silap. Dan di dalam petak ini kita perlu tulis slip pinjaman buku. Okay. Slip pinjaman buku. Okey. Dan ini adalah tulis semula ya. Slip pinjaman buku. Okey. Ini adalah entiti dan atributnya kita perlu tulis di dalam bentuk bulatan bujuk. Okey, so kita buat bulatan bujuk untuk alamat, no slip, tarikh. Alamak, dah jadi bujuk dah jadi bulat. Okey, dia sempit sikit lah. Dan akhir sekali adalah tarikh terima. So, masukkan saja di dalam petak ini, iaitu tarikh, tarikh apa? Tarikh terima, alamat, no slip, ini tarikh pemulangan. Okey, so jawapan kepada soalan yang ketiga telah pun siap. Ini adalah jawapan yang kepada soalan yang pertama, dan ini adalah jawapan kepada soalan nombor 2. So kita dah siap.